Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini cikgu akan menerangkan teknik menjawab kertas 3 berfokus kepada bahagian B. Untuk kertas 3 bahagian B, kita ada dua pilihan soalan. So, pilih salah satu. Biasanya soalan nombor 3 ialah soalan berkaitan tingkatan 4 dan soalan nombor 4 adalah berkaitan topik tingkatan 5. Okey, markah bagi setiap satu soalan ini 12 markah. Jadi jawab salah satu saja. Tapi kalau waktu SPM cikgu memang selalu suruh cuba kalau boleh jawab dua-dua lah. Yang ketiga, jawab soalan seperti yang disoal mengikut turutan yang disusun. Okey, langkah-langkah penyiasatan saintifik. Ini kita dah belajar dalam bab 1 penyiasatan saintifik dan kita pun dah gunalah semua langkah-langkah ni untuk kita menulis laporan ketika kita menjalankan laporan PKS. Bermula dengan inference, hipotesis, tujuan, pemboleh ubah mesti ada 3 manipulasi, bergerak balas dan pemboleh ubah dimalarkan. Senarai alat radas, susun atau alat radas yang kamu tunjukkan dalam bentuk gambar raja yang dilabelkan dengan lengkap. Prosedur ada 3 cara, penjaluran data, analisis data, kesimpulan dan juga langkah berjaga-jaga. Okey, cikgu akan go through satu per satu lah. Jangan risau. Okey. Kita tengok dulu apakah itu inference. Contohlah soalan untuk kertas 3 ni, biasa dia akan bagi gambar. Contoh macam kat sini, kita tengok ada satu gambar orang yang sama, mengenakan daya yang sama tetapi menolak troli dengan jisim yang berbeza. Kita boleh nampak secara direct daripada gambar, apabila orang itu menolak troli dengan jisim yang lebih besar, di gambar rajah yang kedua, iaitu dengan 3 kotak, dia perlu membongkokkan badan. Kita tahu dia tak boleh bergerak dengan laju. Jadi kita boleh nampak ada pemboleh ubah dekat sini iaitu jisim dan juga pecutan. Jadi kita kena identify apa yang mempengaruhi apa. So dekat sini yang secara mula-mula nampak adalah jisim, menyebabkan jadi perlahan. Jadi kita tahulah, okey, pernyataan inference kita mestilah tulis perkataan itu mempengaruhi, dipengaruhi ataupun bergantung kepada. So kita tengok. Kat sini kita boleh tulislah jisim mempengaruhi pecutan troli. Ataupun awak boleh tulis pecutan troli dipengaruhi oleh jisim objek. Ataupun pecutan bergantung kepada jisim. Okey, bagaimana nak menulis hipotesis? So, hipotesis ini mestilah kamu tulis melibatkan pemboleh ubah bergerak balas dan pemboleh ubah yang manipulasi dan bergerak balas. So, pemboleh ubah biasanya cikgu galakkan kita guna perkataan semakin. Dan sama ada semakin bertambah, semakin berkurang, semakin tinggi, semakin besar dan dibandingkan dengan pemboleh ubah bergerak balas juga semakin rendah ataupun semakin kecil. Contoh yang tadi kalau kita tengok, semakin bertambah jisim satu objek, semakin berkurang pecutan. Ataupun awak boleh buat ayat dia, jika jisim bertambah maka pecutan berkurang. Okey, tapi jangan sesekali tulis semakin tinggi jisim objek semakin rendah, tak sesuai lah. Yang keduanya, pernyataan itu mestilah tak terbalik. Maksudnya di hadapan mestilah pemboleh ubah manipulasi, di belakang barulah pemboleh ubah bergerak balas. Sebab kalau awak tulis reverse ataupun terbalik, jawapan awak tidak diterima. Yang seterusnya adalah tujuan. Tujuan ini adalah pernyataan yang mengandungi perkataan mengkaji hubungan antara ataupun untuk menyiasat hubungan antara pemboleh ubah manipulasi dan bergerak balas. Kalau soalan yang cikgu bagi tadi, maksud dia untuk mengkaji atau menyiasat hubungan antara jisim dengan pecutan. Okey, so seterusnya pemboleh ubah. Pemboleh ubah kita ada 3, MV, RV dan juga CV. Manipulasi, bergerak balas dan dimalarkan. So ketiga-tiga itu mesti sepadan. Kalau dalam topik ni kita tahu ianya adalah berkaitan F sama dengan MA. So kita dah ada pemboleh ubah F, kita ada pemboleh ubah M, kita ada pemboleh ubah A. So kalau kita tengok, kalau awak buat pemboleh ubah kita, mesti kuantiti fizik, kuantiti fizik. Mesti kuantiti fizik. Tak boleh bukan kuantiti fizik. Kalau awak buat bukan kuantiti fizik, pemboleh ubah awak adalah salah. Kalau kita buat kat sini berdasarkan soalan cikgu bagi tadi, pemboleh ubah kita, manipulasi kita adalah jisim. Awak tulis kuantiti fizik dia jisim. Lepas tu koma simbol jisim M dan juga unit jisim. Tolong tulis simbol. Untuk memastikan kamu tidak membuat kesilapan, wajib tulis simbol. Pemboleh ubah bergerak balas, pecutan. Simbol dia A, sentimeter per saat ataupun meter per saat kuasa -2. Okey, yang ketiga pemboleh ubah ditetapkan. Kalau kita tahu,
kita dah guna M dan A. So, kita ada F. Jadi, senang kalau eksperimen yang ada equation sangat senang sebab berdasarkan persamaan tu, kalau kamu guna dua pembeli ubah dia, satunya akan jadi dimalarkan. So, daya dimalarkan F Newton ataupun kita boleh guna ketinggian landasan pun boleh ditulis sebagai pembeli ubah yang ditetapkan atau dimalarkan sebab dia kalau ubah ketinggian dia akan mempengaruhi eksperimen. So, pembeli ubah ni mestilah pembeli ubah yang mempengaruhi eksperimen. Tak bolehlah kamu tulis pembeli ubah tak ada kena-mengena. Contoh tiba-tiba pembeli ubah ditetapkan suhu. Suhu tak ada kena-mengena dalam eksperimen ni. Jadi, salah. Okey, so setiap satu ni satu markah. Alright, alat radas. So, alat radas, macam cikgu dah cerita kat kelas, kamu mesti senaraikan dengan lengkap. Kalau tak lengkap alat radas kamu, dia tak dapat markah lah. So, alat radas ini, macam cikgu dah cakap juga kat kelas, mesti melibatkan kuasa, alat pengukuran dan menjadikan eksperimen kamu berfungsi. So, contoh kalau jisim, mesti ada penimbang, alat dia sendiri, pemberat, ataupun kita guna plastisi yang ditimbang, ataupun pemberat yang memang sedia ada pemberat, pita detik, okey. Lepas tu, kita juga ada pembeli ubah bergerak balas punya ni, pecutan. Jadi, kita kena melibatkan pita detik, pembaris. Sebab apa pita detik tu kita akan potong, kita akan kira, kita kena ukur. So, alat pengukurannya adalah pengukur yang paling penting kat sini kuasa. Itu lupa pula cikgu type. Kuasa kita mesti ada bekalan kuasa. Kita tahu pita detik ni menggunakan arus ulang alik. Mesti ada bekalan kuasa. Wajib ada, cikgu pun tertinggal lah. Okey, susun atau alat radas. Mestilah kamu lukis dan kamu labelkan selengkapnya. Lukisan tu 2D sahaja. Yang kedua, lukisan itu mesti function. Macam mana fungsi? Contoh kalau eksperimen awak ni menggunakan pita detik. Kamu tak pergi sambung dia ke bekalan kuasa. Itu dikira tak berfungsi lah. Sebab apa? Tak ada bekalan kuasa. Macam mana nak hidupkan pita detik? Yang ini ramai pelajar buat mistake. So, make sure bila lukis, melibatkan bekalan kuasa, mesti awak buat sambungan ke bekalan kuasa. Yang keduanya, alat radas itu dilabelkan dengan lengkap. Yang ketiga, bersambung dengan baik. Tak ada tempat yang terputus ataupun bika tergantung, tak ada tungku kaki 3 dan sebagainya. Okey, yang seterusnya prosedur. Prosedur ni merangkumi 3 bahagian. Yang pertama mengawal MV, yang kedua mengukur RV pembeli ubah bergerak balas, yang ketiga ulang eksperimen. Yang ini selalunya pelajar hilang markah yang pertama sebab tidak menyatakan nilai yang pertama. Okey, yang keduanya pelajar selalu tak dapat markah untuk kaedah mengukur pembeli ubah bergerak balas ni kerana pelajar tidak menyatakan bagaimana dia mengukur ataupun alat radas apa yang digunakan untuk ukur ataupun kalau ada formula dia tidak nyatakan formula. Yang ketiganya ulang eksperimen pun kesilapan yang pelajar selalu buat adalah pelajar tidak menulis balik 4 lagi nilai pembeli ubah. Sekurang-kurangnya 4 pembeli ubah manipulasi. Kebanyakan pelajar tulis eksperimen diulang dengan beberapa nilai. Tak boleh, mesti tulis lagi 4 nilai. Okey, prosedur ni mesti tulis lengkap. So, yang pertama, cikgu bagilah contoh nak menulis pembeli ubah manipulasi. Satu pemberat berjisim 50 gram digantung pada troli. So, itu kaedah dia. Pita detik dihidupkan. Itu cara kita. Mesti ada dihidupkan. Kalau tak hidupkan, macam mana kita punya nak troli tu nak bergerak, pita detik tu nak bergerak kan. Lepas tu troli dilepaskan. First value mesti dinyatakan 50 gram ke, 20 gram ke, mesti tulis, wajib tulis. Okey, yang keduanya bagaimana nak mengawal pembeli ubah bergerak balas. Pita detik dipotong kepada 10 detik setiap satu keratan. Panjang pita detik diukur dengan menggunakan pembaris. Laju dikira, pecutan dikira dengan menggunakan formula A sama dengan V tolak U per T. Kalau soalan itu kamu untuk pembeli ubah bergerak balas ni mesti detail. Daripada step awal buat sampai habis. Kalau ia melibatkan formula, wajib tulis formula dalam prosedur. Kalau eksperimen tu sekadar mengukur, contohlah eksperimen elektrik, kita tak perlu kira kan. So, kita terus tulis sajalah. Bacaan, arus dicatat dengan menggunakan daripada ammeter. Itu tak payah ada formula. So, kat sini bergantung kepada soalan. Yang terakhir ni adalah ulang eksperimen. Yang ini tolong cikgu minta tulis balik 4 ataupun 5 ke tak kisah. Tapi sekurang-kurangnya 4 lagi nilai yang diulang. Contoh eksperimen diulang dengan jisim 100 gram, 150 gram, 200 gram dan 250 gram. Okey. Dapat ya setakat ni. Terusnya adalah penjadualan data. Penjadualan data ni simple saja. Awak mesti lukis jadual yang mempunyai 2 lajur. Satu untuk MV, satu untuk RV. Yang keduanya, setiap lajur itu kamu labelkan jisim
ikut balik dekat pembuli ubah tadi. Kalau kita tulis jisim M gram, tulis sama sebiji macam dekat dalam kita punya pembuli ubah tadi. Okey, kalau lajur yang kedua adalah pembuli ubah bergerak balas. Pecutan A cm per -2. Ikut eksperimen lah. Yang ketiga, kamu lengkapkan kamu punya jadual lajur itu di bahagian pembuli ubah manipulasi. Tulis balik nilai-nilai yang kamu dah nyatakan dalam prosedur. Iaitu 50, 100, 150, 200, 250. Bergantung pada prosedur. Okey, salin balik sahaja. Dan untuk bahagian pembuli ubah bergerak balas, contoh soalan kita pecutan ni tak perlu isi apa-apa. Biarkan kosong. Yang adalah analisis data. Analisis data ni, okey, dia adalah lakar paksi. Okey, lakar paksi-paksi yang terlibat. Kita ada paksi X, paksi Y. Awak tahu paksi X awak adalah pembuli ubah manipulasi, paksi Y awak adalah pembuli bergerak balas. Tak perlu lukis apa-apa pun di bahagian graf ni, biarkan dia kosong saja, cuma labelkan paksi. Dan label untuk kedua-dua paksi ini wajib ikut jadual awak yang tadi. Maksudnya kalau dekat jadual tu awak tulis jisim, awak punya MV, dekat paksi ni pun awak tulis jisim. Kalau awak tulis M, dekat sini pun awak tulis M sahaja. Okey, paksi Y pula ikut jadual awak tadi di pembuli ubah bergerak balas. Okey ya. So make sure ini adalah step sangat mudah, dan kalau kamu ikut step-step cikgu bagi, insya-Allah kamu boleh skor 12/12. Jawapan soalan ini sangat menyumbang markah. Kalau kamu jawab dengan baik, dengan teliti, insya-Allah kamu boleh skor 12/12. So, cikgu doakan selamat maju jaya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh daripada cikgu Syafina. Bye.